Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, tuan-tuan ni kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Okay, nampak Okay, okay, thank you. 35 orang dah sekarang. Maksud saya 34. Total all 34 lah. So ada lagi lebih kurang 6 orang lagi. Okay, pertama sekali Alhamdulillah, selepas mission break, so kita bertemu sekali lagi untuk minggu ke, orang kata second phase lah, minggu kedua. Orang kata bukan minggu kedua, suku kedua sebelum kita menamatkan kita punya semester pada semester kan. So kejap je, kita 7 minggu tak lama pun. Okay, jadi untuk ini first session lah. Just nak orang kata overview your all punya rasanya semalam test. So overall okay. Ada apa-apa, actually satu benda yang saya nak share, untuk test markah dah ada markah dah ada. So you all boleh semak. Itu yang pertama. Yang kedua, skema jawapan pun dah saya share lah. Saya dah share skema jawapan. So you all pun boleh semak dekat outer skema jawapan. Dan actually setiap orang akan mendapat berlainan soalan lah. Dan paling penting soalan tu actually kita rotate soalan yang quiz 3. Sebab quiz 3 siapa yang sempat tengok skema jawapan okey lah. Actually saya pernah share pun quiz 3 punya jawapan sebelum ni, tapi saya hidden balik lah sebelum test. So overall siapa yang dapat tengok okey lah. Okay, jadi itu satu part yang korang nak tengok lah. Dan untuk ni, untuk dia punya lab untuk lab, sebelum kita masuk kita punya syllabus. Okay, untuk lab untuk lab activity, hopefully untuk link, saya mengharapkan anda put the right answer lah. Sebab kalau tengok di sini, you all boleh tengok ni untuk link, untuk video penjelasan link punya recorded lah yang saya ada. So ada yang lompong, yang merah tu saya tak kisah, yang lompong tu Allah alam, yang lompong tu silap hantar tu. Sebab saya tengok dekat lab 1 lab 2 ada je dia punya report. Ni untuk link. So hopefully please upload the correct, orang kata the correct room lah. Kalau actually ni untuk lab 1 and lab 2 video presentation link, so you upload just link saja. Figure ni sepatutnya tak perlu lah. Okay, so yang kosong-kosong ni tolong ambil peranan. Sebab kalau tengok dekat lab nanti report untuk lab 2 okay, untuk lab 2. So kalau untuk lab 2 ada juga yang masih belum hantar. Ada juga yang masih belum hantar tu. Siapa yang nak masuk? Belum. Okay, so harap boleh berbuat segera lah. Takut saya tak pasti you miss something ke, atau yang lepas ada yang upload semua report pada satu item. Itu yang kebanyakan berlaku lah.
So kalau boleh hantar ikut proper, kata putus. Kalau boleh you hantar submit ikut proper you punya apa ni platform lah. Kalau lab 1 report, lab 1 report, lab 2 report, lab 2 report lah. Kalau link saja. So please lah, kalau boleh tengok banyak lagi kosong ni, ada banyak lagi kosong punya. 34 balik, 33 orang balik. Okay, jadi itu yang pertama untuk lab. Sebab ni nak review balik. Sebab actually untuk fasa kedua ni sepatutnya dah settle down separuh lah semua assessment kita. Sepatutnya lah, hopefully all ni lah. Hari ni tak bermasuk, hari ni tak hari ni tak. Okay, jadi saya nak minta anda untuk lab 1 and lab 2 video presentation link ni, lab 1 and lab 2 presentation link ni, selain you hantar link sahaja, saya nak minta you all submit satu benda lagi, iaitu borang. You boleh tengok kat link material, pergi kat lab sheet. Ok, kat sini ada lab group. Terang pula dia. Ok, kat sini ada lab rubric video presentation ok, kat sini ada lab rubric video presentation. So you click, dan hopefully nanti you akan boleh buka satu. So you akan nampak, you akan buka, you akan nampak benda ni lah. Ni dia punya form. Ini individual. So you just tulis nama, tulis terus kat sini memang boleh editable. Editable, dan section, dia tulis section. Okay, nombor lab, for sure nombor lab 1 lah, bukan lab 2. So sebab ini video presentation, so video presentation untuk lab 1 dan lab 2 saya sekali kan, senang. Yang ni you tinggalkan kosong. Ini saya yang letak markah. Berapa markah all? 3, 4. So yang ni borang ni you kena, lepas you isi semua, isi to save. Better you save as lah. You save as, baru you upload back to the individual activity pada lab 1 and lab 2 video presentation link kat sini. Ok, boleh? Ada persoalan untuk form ni? Ni just rubrik markah rubrik markah saja untuk you punya ni lah. So kau tengok actually 60%, hampir lebih separuh based on content and you punya result and discussion lah. Calculation yang kualiti video ni just technical part lah, calculation. Okay, ada persoalan tentang rubrik video presentation lab ni. So boleh tengok kat outer di bahagian learning material in the folder lab sheet. So kat situ ada lab rubric video presentation V1. So boleh download. Okay, untuk ni better you buka guna PC. Kalau saya buka guna phone tak nampak dia punya form ni boleh editable. Kalau PC sepatutnya boleh edit lah. Okay, boleh ada persoalan? Tuan Muhammad Farhan, okey. Tuan Muhammad Farhan. Okey, boleh. Okey. Itu saja. So tak apa, nanti yang penting saya mengharapkan anda submit lah benda ni. Dia punya individual activity ni. Hopefully boleh settle down untuk hari ni lah. So kalau boleh Ahmad Adnan ni saya tak pasti section mana. Sebab yang ni actually dia display all the student under my section. So kat situ saya akan campur lah. Tapi Arif dan Kyudin ada ni. Tak hantar lagi Arif? Arif? Yes. Ke awak dah hantar kat belah tempat lain? Macam dekat link tu macam dah hantar. Betul. Kalau boleh nanti dekat, better you hantar dekat link dekat betul-betul the right folder lah. Kat sana ada 3. So jangan semua sumbat dekat tempat satu.
sekarang saya nak nampak you punya progress tu, saya tak nampak. So pertama sekali terima kasih lah kerjasama anda malam tadi assessment. Alhamdulillah assessment semua berjalan dengan lancar lah. Alhamdulillah, tu paling penting lah. Tak apa, saya akan bincang nanti. Mungkin saya akan ambil masa untuk kita overview sikit lah tentang kita punya test. Sebab test 1 kita bawa objektif, mungkin test 2 tak pasti. Tengoklah macam mana. Okay, itu saja berkaitan dengan lab dengan assessment test. So hopefully depan ni you, macam ni kalau saya table, kalau saya nak tutup dia akan minta nak save tak. Kalau saya dan saya no lah. Tapi all you save as namakan dan ni. Okay, itu saja untuk lab dengan assessment. For this week kita akan go through for new chapter lah. Actually chapter 3 tu just introduction lah. Sebelum masuk chapter 4 ni mungkin satu part kot yang saya nak tengok. Ada yang bercakap yang saya nak tak ada bateri tadi. Okay. So untuk Lembah Kawasan Lembah Kelang hari ni dah boleh start test negeri. So apa pandangan anda? Semua kawasan PKPB dah boleh mentas negeri. So apa pandangan anda wahai pelajar-pelajar mahasiswa UTHM? Saja nak tanya isu-isu semasa. As student university mesti you kata willing lah to present your idea, to you share your idea. Nawal ada di talian, di hujung talian ada. Nawal duduk mana Nawal? Puncak Alam. Ambil kau Puncak Alam. So dah lama dah PKPB. So dah boleh rentas ni. So dah boleh rentas ni tak masuk ni. Dah boleh rentas ni macam mana pandangan? Pandangan Nawas ni macam mana? Saya tak tahu. Pandangan Nawas ni lah, dah boleh rentas negeri. Okey ke tak okey? Saya okey je. Memang okey je. Dah lama terperak dalam rumah kan? Okey, Puncak Alam tu kawasan hot tu. Danish Furqan? Saya Di mana Danish? duduk dekat Kuala Lumpur, Mas Maju. Oh, memang saya pick up orang kawasan merah ni. KL sekarang dah red zone So masa maju. Sana agak-agak kalau pergi kedai SOP okey tak? Okey je, kalau kawasan saya tak merah pun. Oh, tak merah pun. Tak merah Zone awak lah. Kawasan saya tak. Okey. Zone saya tak. Okey, saja nak share sebab actually kita ada satu markah lah untuk sebab kalau you perasan quiz kita, untuk kita punya mark ada 5%. Sekarang you dah buat 4% dah. Ini 1%. So saya 1% ni mungkin saya akan buat macam ni lah. Orang kata kita direct to answer based on orang kata current issue lah. Saya tengok lah. So macam sebab hari ni start 7 bulan. So dah boleh rentas lagi. So saja nak tanya you punya pandangan. Sebab satu part yang you paling aware lah. Sebab ambil iktibar lah. Saya tak pasti lah ada yang tahu ke tak tahu. UTHM Kampus UTHM ditutup sehingga bila? Total lockdown UTHM. Ada yang tahu tak? 12 kan? Okey. Firdaus duduk mana Firdaus? Saya duduk bawah kan? Oh, Batuk dekat. Okey, UTHM total lockdown sampai 12 bulan. Betul tu. Ada yang tahu. So, Sabtu ni lah. Satu benda saya nak share berapa? Saya duduk Melaka. Dan buat masa ni Batu Pahat Johor lah. Batu Pahat dengan Johor Baru. Kawasan yang bencana naik dia punya kes COVID. Dan Batu Pahat adalah kawasan yang paling penting adalah kawasan induk kita lah. PR Raja. UTHM PR Raja. Oh ya. Innovation internet nak buka. Okey, tak apa. Ni lah. So
So dua keadaan di mana sebab saya nak anda berfikir lah. Sebab bila 7 hari bulan hari ni lah di benar rentas sendiri, banyak teori yang akan banyak teori-teori yang you boleh tengok kat media sosial yang mengatakan you tunggulah 14 hari lagi. So sekarang pun dah 4 angka, jangan sampai 5 angka dah. Itu je lah. Sebab Alhamdulillah mizalik lah, kita doa-doa kan. Tapi apa yang berlaku di Batu Pahat, khususnya di kampus Parit Raja lah, sampai kita total lockdown total lockdown, tutup terus. Kampus UTSM ditutup terus sebab ada kes positif. Dan actually hingga sekarang data yang kita ada, ni mungkin awak tak tahu, Nakib dia daripada BP. BP kat mana Nakib? You type lah, you memang problem kan. Nakib BP kat mana? Sebab sekarang UTSM dah total lockdown dan total case yang melibatkan UTSM dah lebih 40 orang. Itu yang saya boleh cakap lah. Dan paling penting apa raja dekat sangat kau. Beware lah situ Sri Gading dengan apa nama tempat saya ingat simpang kiri ke simpang kanan ke, itu memang kawasan ni lah. Dan saya pun actually apa ni, salah seorang kot. Okey, sekejap salah seorang apa yang turun ke Parit Raja ada kursus 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Dan apabila rakan sekursus ada yang positif, so semua peserta kursus kena buat swab test. So satu benda yang part yang dia kena ni lah. Cuma saya nak share lah kondisi yang apa berlaku di Batu Pahat dengan apa yang berlaku di Melaka. So macam saya duduk Melaka, hopefully yang sebab saya tak nak kebenaran mentah negeri tu disambut secara membabi buta lah, dengan kegembiraan yang orang kata dah lama kot. Sekejap lain saya putus je. So maksud dia tak nak terlampau gembira. Please well plan with your punya movement antara negeri ke negeri, itu yang pertama. Yang kedua SOP lah. Di Melaka kejadian berlaku sebulan bulan sebelum awal PKPB itu Melaka. Satu kilang yang boleh menempatkan 3 hingga 4 orang 3 hingga 4,000 orang dalam satu kilang. Dan kilang tu tak luas mana pun, sempit, luas lah. Tapi dengan 4,000 orang tu actually kita boleh cakap agak crowded. Tapi apa yang berlaku, kes di Melaka Alhamdulillah tak mencanak naik. Dan apa yang saya dapat daripada rakan saya ni, dia ketua Persatuan Sekerja di kilang tersebut, ketua pengurusi, presiden lah. So bila saya borak dengan dia, dia kata actually kita memang full practice SOP. Masuk kilang memang ikut SOP lah, ikut SOP. Dan alhamdulillah memang kluster tu tak macam nak naik. Kalau you boleh tengok rekod-rekod kluster berendam, tu lah tempat saya tu, kluster berendam. Dan bila kluster berendam tu dah start naik, ramai risau sebenarnya. Sebab kilang tu kebanyakannya memang ramai orang Melayu di situ, khususnya lokaliti kat Batu Berendam tu ramai sangat. Tipu lah kalau tengah-tengah ramai-ramai nak, orang kata nak beratur beli buah ke jalan ke, beli buah pisang ke, tak ada pekerja staff tu. tak ada pekerja yang orang ramai-ramai beratur tu, mustahil lah. Dan 3 orang mesti ada confirm yang bekerja dekat situ. So memang you boleh imagine lah, kalau kluster tu orang kata burst macam apa berlaku di Batu Pahat sekarang, saya rasa memang Melaka punya rekod so saya rasa Melaka punya rekod akan macam nak naik lah, seperti mana Sabah atau tempat-tempat lain. So na'udzubillah min zalik lah. Cuma itu kondisi lah yang you boleh nampak. Hopefully yang jangan ambil mudah lah, jangan ambil mudah pada rakan-rakan ataupun saya tak pasti kat sini ada ramai ke yang bekerja atau sering keluar masuk. Tak pasti tu. Nakib kerja. Nakib kerja.
tak okey. So bila kawasan merah tu kalau tak ada orang kata keuzuran ataupun hal-hal yang penting tu tak perlu buat. Ni just nak review balik lah sebab kita boleh tengok saya just nak orang kata in term of graph ataupun minded graph tu, so hopefully tak naklah disambut secara membabi buta kebenaran rentas negeri tu, sebab benda ni memang membuka seluas-luasnya lah. Kata wabak tu bukan setakat kita bukan jadi macam first tu kita berjaya sampai satu kes, hanya satu kes atau dua kes saja sehari. Kita pernah hasil zaman tu, alhamdulillah. Tapi sekarang dalam keadaan tidak disekat perjalanan rentas negeri, dan kita kadang 4 angka setiap hari. So you boleh imagine, be prepare, jangan sampai begini. Dan please lah patuhi SOP. Itu yang saya just nak sharing. Sebab alhamdulillah macam saya pun walaupun saya bertag nampak bertagging esok last quarantine, alhamdulillah kurang-kurang apa ni, masa saya turun tu hati macam tak tenteram tak. Masa turun BP tu lah, memang kita fully practice SOP lah. Alhamdulillah saya punya result negatif. Saya 2 kali ni dah 2 kali saya kena sebagai close contact. Tu satu part yang cukup lah. Kalau you rasa 14 hari tu kejap, tipu lah. Ni pun dah tak tahu nak buat apa kat rumah ni. So hopefully please tak kena alhamdulillah. Kalau kena tu satu part yang ni. Dan jangan rasa secure sangat lah. Tu satu part yang ni. So please beringat-ingat dengan you punya apa ni, rakan-rakan. Tu je lah saya nak share untuk hari ni. Hopefully you ada something important point yang you dapat. Okay, kurang pagi ni you dapat lah apa-apa part yang saya perlu katakan lah. Okay, so untuk hari ni kita continue kita punya chapter 4. So yang lepas kita dah go through chapter 3 iaitu BJT, dan saya dah ada overview sikit tentang BJT. Dan paling penting untuk BJT ada dua source. So, untuk BJT ada 2 source, iaitu ada AC dengan DC source. So, lepas chapter 3, so ini sedikit overview di mana untuk DC, apa dia punya function of the DC power supply. Dan ni you kena aware lah. Manakala AC, apa pula dia punya function of the DC power supply. Sebab ini ada dia punya ni lah. Sebab hari ni kita cuba go through tentang bias. So salah satu soalan semalam test, dia tanya what the meaning of the bias. So kalau ada yang terkena lah. Sebab actually untuk part A 10 soalan, part B pun 10 soalan. So tapi setiap part ada different the total numbers of question yang akan random. So setiap pelajar takkan dapat jawapan soalan yang berbeza, takkan dapat soalan yang sama. So kalau AC untuk input and output, buat pula putus. Okay, itu untuk AC lah. Okay, ada boleh nampak saya punya presentation. Just nak recheck sebab saya punya line ni macam Nampak saya. okay, nampak. Thank you. Okay, tu AC. Apa Mun? Tama Mun? Macam tak dengar sorry you. Okay, DC pula. Nampak saya nampak. Nampak. Okay. Yang penting kita ada forward bias, kita ada reverse bias. Which part nak forward bias, which part nak reverse bias, itu akan indicate you punya part lah. Iaitu you punya sama ada dia bentuk
dalam active region. Active region bila active region dia akan bertindak sebagai apa? Arif Nakiuddin. Bila active region dia bertindak sebagai apa? BJT. Ha. Buat pula putus-putus dengan aku. Apa? Arif? Tak sure. Apa tak dengar? Tak sure je. Tak sure. Okey. Tak apa, kita review kan. Okey, bila sebut active region senang macam ni you ingat BJT, ingat amplifier. Itu jangan paling kepala lah. Hari-hari you pakai benda ni, betul? Betul. Dengar radio, dengar TV, itu amplifier tu. Kalau tidak tak dengar. Ni kita transform ni saya punya signal suara saya masuk PC, dia convert, lepas tu dia hantar ke internet dan dia convert balik back to the suara. Itu proses yang you nampak lah. Bagaimana energi bagaimana energi saya from the signal suara dia convert kepada elektrik, lepas tu dia back to the signal balik. So macam mana dia buat. So kat situ ada komponen-komponen yang boleh tengok lah. Okay, itu active region. Saya putus-putus lah. Yang kedua saturation. Yang ketiga adalah cut off. So saturation cut off ni, kalau active region kita tahu amplifier, tapi untuk saturation dengan cut off dia sebagai switch. Okay, ni forward bias, reverse bias, dan paling penting DC ni lah orang kata nak determine, orang kata dia punya determine sama ada dia bertindak sebagai active region, saturation region ataupun cut off region. Satu part lah. So hari ni kita just tengok dia sebab bias circuit. Kita saya rasa untuk last week ataupun bukan last week last chapter kita dah go through tentang kita punya common common circuit kalau ingat masa chapter 3. Okay, kalau ingat common configuration di mana ada common base, common collector and common emitter. Habis nak putus. Okey, jadi untuk amplifier antara tiga-tiga ni, which one? Yang mana satu yang commonly used and apply in the orang kata industry ataupun the exact ataupun the real application dekat pasaran? Antara common base, common collector ataupun common emitter. Masa tu circuit yang biasa kita guna. Seorang boleh, randomly boleh sebut seorang. Antara CB, CC, CE. Siapa tadi? Umi. Oh, Umi. Umi ada di dalam? Ada. Okey. Nak tengok nota. Talian hayat. Saya suka buat macam ni lah, mind map, supaya orang nampak dan boleh relate balik apa yang kita dah belajar. So tak adalah kita ni tengok balik. You boleh communicate atau you boleh relate dengan the current lesson yang kita buat sekarang. Okay, apa Umi? Antara CB, CC dengan CE, which? Common emitter. Yes, common emitter.
Betul lah tu command emitter So command emitter. So lepas ni for the chapter 4, jangan heran kenapa kita hanya fokus pada command emitter sahaja. Boleh nampak? Actually CB, CC pun boleh, tapi kita tak go through narrow down to the orang kata detail explanation ataupun discussion about the command base dengan command collector. Kita hanya fokus pada command emitter. Okay, dah nampak tangkap apa relation dia. So kat sini you all nampak lah. For the next ni kita memang akan guna common emitter. Bila sebut common emitter, tak boleh lari daripada kita punya connection basic basic connection wajib follow yang atas ni iaitu kita ada forward bias dan kita ada reverse bias. So forward bias wajib dekat base emitter, manakala kat reverse bias wajib dia sebut antara base dengan collector. Wajib berguna. Okay, tu ayah boleh pegang. Benda ni kalau nak for the next chapter 4, you akan nampak lah apa yang saya bincangkan teori ni, you akan relate balik. Okay, next. Okay, ni yang saya terangkan DC operating point. Kenapa DC? Sebab dia menentukan lah sama ada kita nak active region, kita nak saturated region atau cut off. Tu penentu dia lah. Sebab tu kita kena adjust kat DC. Lepas DC dah adjust, dia punya input, dia punya parameter voltage VCC, VBE semua tu dah setting. So in term of input output dah ni. So saya rasa video 15 minit yang saya share kemarin dan lepas, you all boleh tengok kenapa kewajarannya you nampak DC ni kita perlu adjust supaya you punya signal tak dipotong ataupun tak orang kata terpotong lah. Yelah, you nak hantar signal macam saya ni lah, saya bercakap, anda boleh dengar jelas word by word. Kalau lah saya walaupun kita tak setting kita punya circuit based on the exact application, so mungkin saya jerit sikit, dengar yang you dengar suara sebelahan ni, yang jerit tu tak dengar. Tu contoh lah. Nampak? Okay, so okay, dalam video tu precondition dia dah mention must be properly biased, supaya kita dapat setting lah dan dia operate as a linear amplifier. Itu paling penting lah. Dia pula nak bawa masuk. Siapa yang baru nak bawa masuk tu, kita tengok. JB baru masuk JB. Okay, lagi dua orang. Okay, additional penting so that the signal variation at the input are amplified and accurately reproduced. Itu paling penting lah. Kalau kita signal kita kecil macam ni, kita nak betul-betul dia cantik macam ni, amplify dan based on orang kata the correct parameter. Kita tak nak tiba-tiba yang keluar potong pula macam ni. So benda tu tak fulfill lah kita punya ni. So kita tak nak benda ni berlaku. Kita nak benda ni berlaku. Dan bias establish dari sebagai point, Q point. Bila sebut operating point, bahasa mudah ataupun bahasa ringkas yang sering digunakan adalah Q point. Question point. For proper linear operation of amplifier and amplifier is not biased with correct voltage and input can go insulated or off. Itu yang kita nak elakkan lah. Kita nak elakkan benda ni, dia akan cut off atau dia saturate. So it's a video yang saya dah share semalam. Bagus lah sebab dia tunjuk okay, yang video semalam actually dia tunjukkan ada dia adjust parameter IB, lepas tu dia tunjuk dia adjust parameter bila tukar transistor. Bila tukar transistor dia akan change dia punya nilai of
beta ataupun dia punya apa ni, dia punya nilai tu lah, beta ni dia akan berubah. So bila beta berubah, confirm IC dengan IB berubah. Bila IC berubah, dia akan ubah dia punya apa ni, Q point. Tu bagus ni lah video yang semalam saya share tu. So dia tunjukkan bila dia ubah apa yang berlaku. Bila dia ubah ni apa yang berlaku. Kalau dia apa ni, dia tetapkan atau dia tetapkan parameter ni, apa yang berlaku. Okay, lepas ni okay, ni yang paling penting lah. Okay, ni yang paling basic. Distribution is been described using a DC logline. Okay, ni yang DC logline. Okay, ni nilai IB yang berbeza. Ni mungkin IB3, ni IB2, and ni IB1. Okay. The distribution of the circuit can be described roughly using DC logline. Okay, yang straight line ni adalah kita punya DC load line. Inilah DC load line. Dia panggil DC load line. Kenapa load line? Sebab kita dah cakap tadi, untuk BJT dalam keadaan common emitter, outputnya berada dekat mana? Dekat VCE. VCE tu yang you kena ingat balik lah. So bila sebut VCE ni output. Sebab bila sebut load, you terus dapat. Sebut load je you tangkap output. Sebut load saja memang dia tangkap output. Sebab tu VCE tu jadi nampak dia plot based on VCE dengan IC. Betul lah. Sebab kita punya apa ni, transistor macam ni. So IC kat sini, ni IC, dan ni adalah IE. Dan kita punya, kalau common emitter output kita kat sini. Ni kita punya output, V out. So sebab tu dia ambil IC. So itu yang you dapat tangkap lah. Sebab tu kita plot based on IC versus VCE. Okay, ini Y axis, ini X axis. Hopefully please lah. Y axis ni Y axis Y axis adalah yang vertical, X axis adalah yang horizontal. Please lah, sebab ada yang tanya saya Y axis tu yang mana satu. Itu satu part lah yang kita tengok. Okay, kalau kat situ dia is a straight line drawn on the basic graph from the basic value when IC. Okay, kat situ dia ada satu value lah. Ni dia punya value maximum of IC, and ni adalah maximum value of the VCE. So kat tengok situ, dia punya titik lintasan X ataupun ni adalah C. C. Apa maksud C tu? Dalam kita punya equation ini graph Y equal to MX plus C. Ni C. Ni C kita. So ni C adalah lintasan Y. So kat situ kat sini IC point ni, apa yang berlaku adalah IC equal to IC saturated. Manakala kat sini pula cut off point adalah VCE equal to VCC. VCC adalah input lah yang kita apply dekat kita punya circuit for CE ni, emitter. Nanti kita tengok the full circuit. Okay, ini yang amplifier symbol. Okay, ini symbol amplifier. Kebiasaannya kita dah tak lukis orang kata the complete circuit yang macam common emitter yang last apa ni, last chapter yang detail lah. Tapi untuk for the next ataupun dekat industrial, actually simbol ni sering kali digunakan untuk standardize the instruction, bahawasanya nampak simbol ni actually dia equal to amplifier symbol. Itu paling 4 lah. Sebab ada orang dia tak tahu actually amplifier ni dia construct ataupun build up from the BJT. So yang penting jangan just nak tahu input and output amplifier saja. Okay, ni kita punya ni IC dan selalunya dalam milliamp dan VCE dalam volt lah. Okay, kat tengok sini ni contoh different operating point
Q1, Q2 and Q3 pada different IB lah. Ni dia punya range of IB. So berapa IB, dan yang paling penting nilai di sini dengan nilai di sini adalah based on karakteristik ataupun DC yang disambung. Putus. Okay, so first this operating point, by establish the operating point Q point for of a tested amplifier. Di sini move above and below this point. Okay, ini adalah input kita. So selepas dia lepas slot line ni, ini adalah output kita. Kalau dekat kalau dia ada lab, lecture lab face to face lab, memang you all akan biasakan lukis ni. So input ni, ni contoh ni adalah Q point, titik tengah kita, di mana ni IBQ kita. Ni adalah kita punya range IB. Sebab IB nilai input ni berubah-ubah. So ni adalah ICQ. Nilai ICQ maksudnya nilai dia operate of IC, dan ni ada nilai VCQ, maksud nilai dia operate based on ni. So kalau tengok pada sini, for example, kalau tengok DC base current is 300. Nampak DC base current dia dah set up 300 microamp. Macam mana nak set up benda ni based on circuit lah. So actually chapter 4 ni akan overview tentang how to setting the base current parameter, supaya kita boleh kata set up the correct DC operating point. Paling penting lah. So when the input cause the base current, when the input cause the base current to vary. So ini input kita. So based on ni IC tu tengah, tapi sebab dia punya signal tu berubah-ubah, so dia akan menyebabkan base current tu ada orang kata range of operating. So ni minimum, ni maximum. Ni adalah range for IB. Macam ni dia berlaku sebab ada signal ni berubah. So itu dia punya ni, dan the collector. Okay, the collector current vary between 2 milis, ni 2 milis, ni 20, sorry ni 20 and 40. So menyebabkan ni dia punya ni lah. Ni actually macam ni dia dapat, ni based on IC equal to beta IB. Saya ingat tak So actually nilai ni fix. Nilai ni fix lah. Nilai ni akan diberi oleh developer. So tengoklah awak punya BJT tu datang daripada kilang mana, Infineon ke Visual Semiconductor ke apa lagi. Ada banyak lah, beberapa part developer in term of semiconductor. Okay, bila ini dia punya line ni, so dia macam cermin dia membantul. Ni pergi sini pak, dia akan pergi kat sini, dan IC yang paling maksimum dia akan kat sini. Sebab tu you nampak dia punya signal tu dia akan amplify. Amplify maksudnya dia besarkan dia punya ni. Okay, itu kalau ini log 9, kalau kita setting the correct parameter lah, di mana kita dah tahu dia punya ICQ dengan VCQ nya. So pandai-pandai kita lah untuk kita kata setting supaya, sebab apa paling penting, you dah tahu nilai VCE dia. Sebab ini maximum, VCC ini adalah AC saturated. So bila kita buat satu garis, kita dah tahulah IB, you boleh plot lah IB tu in term of difference. Dan paling penting kita akan tahu dia punya Q point dulu. Q point dulu. Macam nak tahu Q point, you kena kira based on circuit. Okay, nanti ada dua example untuk sesi ni supaya we nampak sikit. Okay, ni in term of sekiranya kita tak setting ikut the correct. Contoh ni Q kita, maksudnya kita setting Q tu dah
ke atas sangat. Dia tak centralized. Macam yang tadi dia centralized. Nampak? So cantik lah dia punya region tu. Tapi kat sini dia ke atas sangat, menyebabkan region tu terlampau closely to the, ini adalah saturated, terlampau. Okay, bila punya Q point kita terlampau closely to the saturated area, so apa yang berlaku, ni kita punya signal kita sini pun dia dah cut off, dia dah terpotong. So menyebabkan kita punya signal tak correct lah, tak cantik. So benda-benda ni agak, orang kata jadi satu indikator yang sangat penting lah, supaya you punya signal tu boleh amplify dan dia punya output tu follow. Putus pula. Dan you punya output tu follow the correct projection yang kita nak lah. Okay, the input signal is too large for the Q point location and is driving the to saturation during a portion of the input cycle. Maksud dia apa? Dia input, ni output. So maksud dia apa? Lepas dia pusing sini dah settled, dia terus terpotong. So signal kita tak achieve apa yang kita nak lah. Paling petang. Sedangkan ni signal input signal kita. Ni kalau dia orang kata perpendicular, maksudnya kita plot the graph based on log line ni 90 darjah. So dia lukis balik, awal-awal tu kita nampak lah signal tu memang confirm akan cut off kat sini. Okay, ini kalau tadi tu kalau closely to the saturated, tapi yang ni pula Q point ni dia terlampau dekat dengan cut off point. Itu yang berlaku lah. Pun sama, tadi belah atas, ni belah bawah. Nampak dia cut off. So the input signal is too large for the Q point location and is driving the transistor into cut off during operation of the input cycle. Sebab kita tengok sini dia punya Q point tu close, terlampau close to the cut off point. So kat situ yang menyebabkan dia punya signal tak cantik lah. Okay, first nampak ini kita punya common emitter kita. Dah lama tak nampak. Ni dah common emitter. Macam mana tahu common emitter? Kita boleh tengok lah output kita dekat VCE. Nampak? So V out equal to VCE. Betul? Sebab dia parallel V out to VCE. Dan ini adalah kita ada banyak circuit untuk common emitter. Kita ada dia akan kenalkan dua circuit saja, ke tiga, saya ingat. Okay, first dengan fix. Maksud ni paling basic lah, fixed bias circuit. Apa yang boleh nampak untuk fixed bias circuit, dia ada RB, dia ada RC, dan yang paling penting dia tak ada RE. Nampak hanya RB dengan RC saja, dan dua komponen saja. Dan VCC dia connect together lah, parallel. Ni VCC kita, ni VCC So VCC ni penentu untuk VCE cut off. Sama cut off ni ni VCC, ni cut off. Ni adalah VCC cut off kita. Sebab saya kata VCE ni penentu untuk kita tentukan berapa nilai cut off dia. Sebab tu penting lah input tu nak masuk berapa, 12, 9 volt, 12 volt, 5 volt ke 24 volt ke. Okay, the transistor base current IV remains constant for a given value of AC. Ni constant, and therefore the operating point might also remain fixed. Sebab ni nilai dia fix, kita tak ubah nilai ni. So this two resistor biasing ni network is used to establish the initial operating region of the transistor using a fixed current bias. Okay, ni adalah circuit, fixed bias circuit. Ni fixed bias circuit dan yang ni dua komponen. Dan kalau you nampak, ini DC dan ini adalah AC. So DC penentu determine dia punya sama ada dia amplify ataupun active region, saturated
ataupun cut off. Yang paling penting kita nak amplify lah. Dan AC adalah input dengan output. So untuk kita split kita nak pisahkan supaya dia tak boleh. Yalah, sebab ni power supply, ni power supply. So takut bila ada two different power supply, so kita perlukan satu orang kuat dia jatuh. Okay, bila ada two different power supply, so you kena split dia punya connection supaya nak protect supaya tak mengganggu signal. So ini yang kita gunakan kapasitor C1 and C2. C1 and C2 sebab C1 tu, kapasitor C1 and C2 ni adalah kapasitor yang kita gunakan untuk actually nak pisahkan antara input signal dengan DC. Sebab dalam keadaan AC, C1 ni akan jadi apa? AC. Dan akan jadi apa? AC, DC. Kedua-duanya sama Kapasitor dalam keadaan AC dia akan bertindak macam apa ni? Short circuit. Bagi DC dia akan bertindak sebagai open circuit. So bila AC dia akan sambung macam biasa, sebab tu dapat signal lah. Tapi dalam keadaan DC dia takkan, DC tu hanya pergi sini saja, dia tak akan pergi sini. Tak boleh sebab dia open circuit. Dia open circuit dia open circuit. So terputus lah. Sebab tu DC ni hanya kita gunakan untuk nak tentukan dia in term of Q point saja. Dia amplify, dia saturated ataupun dia cut off. Ada kat sini? Tak ada. Dia tak mention kat sini. Itu function kapasitor. Okey, dalam keadaan fixed by circuit, okey, ini common emitter So common emitter. So ni VC kita. Buat pula. Okey. So kalau tengok pada litar kita ni litar kita punya common emitter. Buat ni. Okay. Untuk common emitter kita tadi you tengok kita ada VCC, RB sambung kepada BJT. Okay, ni RB, ini RC, dan ni ada kita punya VCC. Ni ground lah. Okay, ini dia punya lukisan tadi kan. Actually sama je dengan litar ni lah, di mana kita pisahkan balik. Kalau tengok RB ni dia pergi VCC, sebab tu RB dia pergi VCC. So sama je. Dan selepas VCC confirm negatif lah, dan negatif terconnect dengan ground. Sama je. So based on circuit ni, kita buat Kirchhoff law voltage KVL untuk kita dapatkan lah. Ini dah nak start kita evaluate circuit kita macam mana nak function. So based on circuit ni kalau tengok VCC equal to positif. Kalau tengok sini ni positif, confirm IB arah sana lah. IB arah sana. So ni dia positif. So IB RB tambah rupa VBE. Saya yang lepas macam dah share. So bila kat sini kita restructure balik, kita punya ni dapatlah persamaan ni. Paling penting you nampak VCC ni penentu VCC dengan VRB ni penentu. Penentu apa? Nilai you punya IB berapa. Sebab apa? Sebab nilai VE adalah constant. Berapa nilai VBE? Berapa? Air nisak masa G ada.
Nisa. Kita tak memanggil ni semua senyap kan. Nisa ada Nisa. Hana. Hana. Oh, Rehana. Ni saya je. Okey, nak tanya ni. Berapa nilai VBE? Berapa nilai? VBE ni, VBE. Berapa nilai VBE? Kalau masih ingat diode ni, apa ni, BJT ni dia punya sama macam ni. Kan? Positif, negatif. Okay, macam ni nilai, sorry, ni terbalik. Sebab ni PCE. Kalau boleh nampak, so berapa nilai VBE ni? 2268. Okey, ni nilai fix lah, fix VBE. Kalau nampak ni nilai apa ni? BJT ni nampak macam diode kan? Ni diode. So diode actually dia ada dua parameter saja. So untuk kita punya BJT, saya rasa saya dah pernah tekankan, you boleh lupakan germanium. Kita terus pegang silikon saja. So berapa nilai silikon drop voltage untuk VD diode? Untuk VD bagi silikon berapa? 0.7. Yes, 0.7. Boleh Rana tak apa. So sama je. VBE 0.7. So ni fix. Yang ni fix, takkan berubah. So yang berubah hanya VCC dengan RD. So you boleh control lah. VCC mungkin you nak ubah payah. Contohnya lah, mungkin you punya, kalau kita pakai bateri lah. Kalau power supply kita 12 volt, 12 volt. Kalau supply 24 volt, dan kita tak boleh sesuka hati nak ubah 9 nak jadi 11.5, jadi 4, jadi macam rigid lah. Selalunya kita VCC ni ambil power supply apa yang ada lah. Sebab tu kebanyakan kita akan ubah nilai RB untuk tentukan lah. Okay, itu for the other one. Maksud dia, kalau tengok pada circuit tadi, kita dah buat okay, ni VCC. Tadi kita dah buat kat sini, di mana kita jumpa RD dan kita jumpa VBE. Ground lah. Sebab tu dapat VCC sama dengan IBRD plus VBE. Okay, itu di sebelah kiri. So di sebelah kanan pula sama juga. Kita buat KVL. So sama je. So VCC, tapi ni IC lah. Ni IC. So equal to IC. Ni RC plus, yang kita tahu ni adalah nilai apa ni? VCE. Sampai ground sampai ground. So habis lah. So VCE. So nampak lah. Sebab tu actually apa yang dibuat sama je lah. Sebab macam saya terus buat ikut pattern fahaman saya lah. VCC sama dengan, kalau you buat KVL sama je, negatif plus plus. Sebab ini adalah positif minus. So dia jumpa minus dulu. Maksud kalau kita complete cycle ni, minus positif positif. Sebab tu jadi minus tu. Jadi kita susun balik dapat macam ni. Okay, ini yang kita dah belajar. Plus kita ada dua, ni wajib dua kena hafal. Di mana pada situ putus lah line saya.
Saya tak tahu kenapa. Masih ada talian semua? Sebab ini paling basic lah. Ada sir. Okay, thank you. Okay, ni yang last chapter kita dah belajar. IC equal to beta IB and IE equal to IC plus IB. So the operating point BCEQ and CQ depend on beta. Nampak depend pada beta. So duration of beta cause IC and BCE to change, thus changing the Q point. Kalau tengok pada sini, sebab kalau kita susun balik kita punya part, kalau tengok sini you nampak IC sama dengan beta IB. Sebab dalam CE common emitter, kita punya output adalah pada CE. Bila sebut CE ada dua komponen lah, satu voltage BCE dan ada IC. Sebab tu penentu kat sini adalah IC, current lah. BCE adalah depend pada ni lah, samaan ni. Ni saya dah buat kat sini So BCE equal to BCC minus ICRC. So BCC mungkin fix. Kalau saya saksi balik BCE sama dengan BCC minus ICRC. So mungkin BCC fix, tak berubah. Tapi IC dengan RC ni, RC kalau value RC in term of resistor, kita boleh ambil banyak nilai lah. Dan RC adalah depend kepada beta. Sebab ni lah rumus ni. Sebab tu dia kata variation of beta. Sebab ingat, bila Q point ada dua value yang you kena pegang lah. Iaitu yang pertama adalah ICQ dan VCEQ. ICQ dengan VCEQ. So kat sini nilai IC dengan nilai VCE. So nak tentukan nilai ni adalah based on, kalau tengok pada kita punya rumus ni, IC adalah come out from beta, ni from developer. Yang kita boleh ubah in term of circuit hanya RC dengan RB. So video yang saya share semalam bagus sebab dia tukar transistor pun ada. Maksudnya bila tukar transistor confirm beta berubah. Ada juga dia kekalkan transistor yang sama, tapi dia ubah nilai RC dengan RB. So dia boleh tengok apa yang berlaku. So siapa yang tak tengok lagi boleh tengok. Boleh tengok So kat situ, ni yang kita punya load line analysis When the transistor is operating in saturation, current through the transistor is at the maximum possible value. Sebab apa? Dalam keadaan saturation, transistor kita akan bertindak macam short. So IC dah macam equal to IE. Masuk dia lah. Sebab tu kata maximum possible value. Dan kat sini yang you nampak IC saturation Bila IC dalam saturation, ingat bila dalam saturation kita punya circuit jadi macam ni. BJT kita BJT macam ni. Maksudnya BJT kita IB dah tak ada. So IC hampir IE. So bila kat situ you boleh tengok pada kita punya part tadi. Ni tadi kita ada rumus BCE sama dengan BCC minus IC RC. Okay. Dalam keadaan saturation dia short. Bila short, saya nak tanya seorang ni short ni short. Ni C, ni E. Okay, bila short, berapa nilai VCE? Bila short, Tan Mun boleh? Tan Mun
lagi kat talian tu. Adam Daniel. Sila tutup mic. Yes, Adam. sir. Okey. Adam Daniel Bila short, berapa nilai VCE? Bila short umpama you ambil macam mana cakap sebab ni asal, ni VCC, dia pergi ni asal saya cari ground lah. Okay, ini keadaan biasa. Tapi bila dalam keadaan saturation, VCC you dia akan jadi short, BJT akan jadi short. Kosong aja. So saya ambil kat sini berapa nilai dia? Ni. Saya ambil kat note sini kat note ni. Sorry, kat sini ada kat sini ada ni RC. So different lah. Ni ada RC. Ni VCE kita berapa? Bila short. Sebenarnya Adam Daniel jawab, betul lah, kosong. Adam Daniel jawab macam ragu-ragu. Betul lah, kosong. You okay, ingat voltage ni apa? Voltage apa? Saya sekarang patah balik pada Tonita lah. Voltage apa maksud dia? Dia adalah potential different. Betul? Tolong ingat tu. Yes, sir. Tolong ingat bila sebut potential different tau, maksud dia bahasa Melayu apa? Apa? Susah pula bahasa Melayu. Beza keupayaan. Aku tak ingat saya. Beza keupayaan. Bila sebut beza keupayaan, ingat sebut beza keupayaan. Sekarang ni note ni dengan note ni dah sama. Ada beza tak? Ada. Confirm tak ada beza. Bila ada beza, confirm kosong. Tu je saya punya, just nak relevan kan lah. So bila kosong, nampak? Kosong bila ni ikut tu kosong. Bila kosong volt, ni kosong. So kosong sama dengan VCC minus ICRC. Sebab tu dalam keadaan saturation, VCC sama dengan ICRC dan last formula yang dapat adalah IC equal to VCC over RC. Nampak? Sama tak? Okay, sama tak? Saya punya ni sama. Okay, you ada dua approach lah. Apa saya buat ni, start daripada saya tanya apa maksud V, potential different. Bila sama not, kenapa saya cakap ni? Sebab actually saya tak nak you all hafal benda ni. You nak hafal boleh je, tapi kalau you hafal, actually you burden to your memory to memorize something yang actually tak perlu pun sepatutnya hafal kalau you faham. You faham? So benda ni actually dapat di mana? Daripada ni lah yang saya buat ni. Kenapa dia kosong kan? Sebab bila ke dalam saturation dia short. Bila short, VCE confirm kosong. Nampak? Sebab tu sebut sini VCE kosong. Dalam keadaan cut off tu cut off, nama pun cut off. Dalam cut off pula, cut off kalau tadi circuit you hello saya ada you punya circuit jadi macam ni. Ni kalau saturation VCC. Okay, ini kalau saturation dia short. Tapi kalau cut off, dia terbuka. Dia terbuka. Boleh faham? Dia terbuka Bila dia terbuka, apa yang you boleh imagine? Kalau tadi
VCE kosong. Kalau ni, apa yang tak boleh lalu kalau terbuka? Kalau circuit tu terbuka, apa yang tak boleh lalu? Longkang tu, kalau orang longkang tu, kalau saya pecahkan, apa yang tak boleh lalu? Ya, air tu. So air tu, actually air tu equal to current. Current So current IC kat sini equal to kosong. Sebab tu dia kata kosong kosong. So bila kosong, RC ni, VRC ni ada nilai tak? Confirm tak ada lah, sebab dia kosong. Yalah, VRC sama dengan ni, VRC sama dengan ICRC, betul? Voltage equal to IR. Dah I kosong, memang kosong lah. So RC ni macam orang kata, saya buat balik lah, saya lukis, dia jadi macam macam tu. Ni RC awak ni, dia tak ada guna lah. Dia faham? Ni ground takut you tak nampak ni ground. Ni C, ini E, ni RC. So RC ni, dia dah jadi macam kosong. Dia kosong, so apa maksud dia? Ni dah jadi satu node, satu node yang sama. So VCC ni adalah VCE. So VCC sama dengan VCE, sebab dia node yang sama. Sebab RC tak function, sebab tu dia dapat VCE sama dengan VCC. Sebab tu saya kata kalau you faham, benda tak payah hafal. Kalau you faham, tak payah hafal pun. Cuma kena polish lah kefahaman in term of circuit theory. Itu saja. Okay, better kita nampak soalan lah. Lebih bagus nampak soalan. Bila nampak soalan baru nampak sikit dia faham tak faham kan. Okay, ni contoh example 1. Okay, first dia suruh tentukan IBQ. So IBQ, so ni kita punya. So first kita ambil terus KVL di sini sampai habis. So dia dah cakap beta 90. So VCC sama dengan IB RB plus VBE yang sama. Dan bila saya rearrange equation ni, so saya dapat IB sama dengan VCC minus VBE over RB. So dah kita buat lah jawapan ni. So VCC 16 tolak 0.7 divide by 470 kilo ohm. So berapa dapat? Boleh seorang kira? Khairunisa Masjid tak menjawab lagi tu. Khairunisa ada lagi tak tu? Khairunisa Masjid. Khairunisa dia tahu. Oh, senyap ni semua ni. Bercerita ni. 0.33 mA. Okey, terima kasih ada menjawapan. Ingat tak kena jawapan dia. Okey, terima kasih So kalau tengok pada kita punya part ni, kalau boleh biasakan jawapan dalam mili lah. Biasakan jawapan dalam mili. So kalau tengok, sebab biasanya ICQ dengan IB dalam mili atau dalam micro. Sorry, IB micro, IC dalam mili, mili M, micro M.
So dapat 0.0 berian. Actually jawapan dia you boleh nampak micro, baru nampak 32.55 micro. Betul lah tadi kawan yang dapat. Okay, next ICQ. Nampak saya tak guna formula pun yang diberi. Boleh je nak guna formula, tapi saya terus derive saja. Sebab konsep ni sama Tolita, sama je macam Tolita. So dia tak lari. So sebab kata dia tak lari. For the next adalah ICQ. So kita ambil belah sini tak. Okay, ni dia punya IBQ Ni kita IBQ. ICQ pula kita ambil VCC equal to IC RC plus VCE. Dan you nampak dia buat VE dengan VC. Jadi sebab tak ada apa-apa antara VE ni, so VCE ni sama dengan VCEQ lah, sama. So VCE ni yang sini lah. So ini ground, tak ada apa-apa So bila you arrange balik, boleh dapat jawapan lah. Okay, simpan dulu sebab kita dah ada jawapan tadi, IB. Dan kita tahu relation antara IC dengan IB, iaitu IC equal to beta IB. So dapatlah buat 90 times 32.55 micro. So berapa dapat jawapan? Lagi seorang kira 292945. Okey, 29 dulu. Okey, saya ringkaskan dapat 2.93 mili lah. Yang kawan awak dapat 292 tu. Okey, selesai. Baru dapat dua benda. Okey, next VCEQ. So VCEQ you boleh kira dekat sini lah guna formula ni. So kita dah dapat VCEQ sama dengan VCC minus IC RC. So VCC 16, IC 2.93. Saya buat 2.93 je senang. Dan RC adalah 2.7. Okay, so apa dapat jawapan? Berapa dapat jawapan? Okey, berapa dapat jawapan? Hello. 8.089. Okey, 8.089. Saya buat 8.09 je Senang. Good. Okey, itu VCE. Dan ni selesai. Okey, VC. Macam kata tadi, bila VC dengan VCE, bila kat sini tak ada transistor, so maksud dia node ni dengan node ni sama lah. Sebab dia sama. Sebab ni jumpa ground, yang ni pun terus ground. Tu tak ada apa-apa lah. Nama pun beza kau buat kan. Dia tak berbeza lah sebab dia tak ada voltage. Dia tak ada voltage drop. Kalau resistor dia akan ada voltage drop. So bila tak ada resistor, so node ni semua sama je. So bila sama, actually VC sama dengan VCE. So sama je lah. Pun dah dapat, iaitu 8.09. Sekarang VB pula. Okay, VB kat sini. VB kat sini Okay, ni VB. Dan ingat, bila VB bila tak ada tu, sama tak konsep tadi. Bila RE tak ada, kat sini tak ada RE so actually ni VB. So VB dengan VBE ni ni VB adalah sama. Maksud kalau tidak, VBE sama dengan tambah VRE kalau ada RE ni VB. Actually VBE sama dengan VBE ni campur ni, tapi sebab VB tak ada, so sama dengan VBE. So ni sama dengan 0.7 volt.
Okay, next VE. VE apa VE? Ni VE. Dah biar dia tak ada. Ni berapa ni? Actually VE terus sambung pada ground. Ground berapa? Berapa volt? Kosong. Okay, settle. Settle. Terima kasih. Dan BBC. BBC Ingat, BBC adalah sama dengan B plus BC. BBC yang kat sini, sorry. So ni kat sini. Ni BBC. Kalau tengok sini, silap. Kalau tengok pada note ni, VC ni salah. Kalau tengok pada note ni VC sama dengan VBC plus BB. Tu betul. Ni positif, ni positif minus, ni positif minus. Ingat macam bateri lah saya kata. Macam bateri. Sebab kalau boleh nampak lah, ini BC, ini VC, ini ni kalau saya tukar dalam bentuk bateri supaya nak boleh nampak lah. Ni contoh saya tukar. Ni adalah BC, ni ground. Okay, ni VBC, ni VBE. Jumpa ground. Okay, ni VC, ni adalah VBC, ni adalah VBE. Tu terasa jadilah. Yang penting you pegang lah. Dia positif dengan positif minus. Bila positif minus, dia akan bercampur, tapi ni akan jadi negatif. Tapi bila saya susun balik, dapat macam ni. VC equal to VBC plus VB. So VBC sama dengan VC tolak VBE. Okay, nampak? VBC sama dengan VC. So VC dah dapat tadi 8.09. So 8.09 you tolak je lah. VBC 8.09 tolak 0.7. So dapatlah jawapan berapa? Berapa? 7.39. Yes, 7.39. Okay. So VBC. Okay. Sorry. Saya punya apa? Tulisan ni salah. Kalau saya kata ni plus, ni minus, actually bukan BC tapi CB. Ni CB. You faham Sorry. Saya tersilap tadi. Sebab ni plus kat dekat C, minus kat B. Sebab kalau saya nak buat macam ni, saya kena CB. Soalan nak BC. So kalau CB 7.39, kalau BC negatif lah. Hanya berbeza polariti. Apa you yang confuse. Okay, saturated dengan cut off. Ni senang lah. Kalau saturated ingat, kalau saturated dia terus kita sambung. So apa yang you boleh nak hafal boleh. Yang penting bila saturated dia shut off. Dia short circuit Bila short circuit dia buatkan lah macam yang saya dah cakap tadi. Itu VCC bahagi RC. So VCC bahagi RC. So VCC 16, RC 2.7. So you dapat saturated. Cut off pun sama. Kalau saya nak buat macam ni boleh juga. Kalau you nak hafal mesti boleh juga. Cut off sama lah, lagi senang. Equal to VCC, dapat 16 volt. Okay, boleh? Ni actually ni nampak ada RE pula. Cancel dulu. Dia pening pula. Tadi baru fix bias circuit. Okay, sorry, maksud dia ada 3 lah.
Untuk kita punya circuit ada 3 pada 2. Ya. Untuk CE ada 3. Sorry. Fixed by circuit, emitter by circuit dengan lagi tu voltage divider. So saya rasa untuk hari ni saya berhenti setakat fixed by circuit dulu. Emitter dengan voltage divider by circuit je dulu. Tu je kot. Biarlah. Tak. Okay. Tu voltage feedback pula. Okey, sorry, ada 4. Okey, 4 Okay, dah habis. So 4 So hari ni saya pergi 1 saja dulu. Supaya sebab saya nampak macam lepas cuti ni macam slow naik-naik ni Okey, boleh? Ada apa-apa soalan? Kita start dari pukul 10 tadi. Dari pukul 11 ni. Okey, ni sejam setengah. Syahir, okey Syahir Ramlan. Ada soalan? Syahir Ramlan. Okey Syahir. Syahir okey Syahir. Zulfaqar. Zamir Syauqi dah ada belum Zamir Syauqi? Belum. Senyap ni. Okey, Tomak Farhan okey. Ana Syairah okey, Ana Syairah. Okey, sir. Okey, sir. Okey, ada soalan? Sir, lab 3 anda bila, sir? Oh, lab 3 actually dalam you boleh tengok dekat outer dengan WhatsApp saya WhatsApp ke mana? Sorry, tengok dekat patutnya you alert waktu nak lab 3 punya attendance tu. Saya ada mention tu tarikh. Nanti saya upload balik. Sebab kat lab 3 10. Sudah saya 10. berapa bulan? 10 10 bulan. Kat kami ni. Sebab dalam attendance lab 3 tu ada sebenarnya. Saya tulis. Okey 10 bulan. Terima kasih Adam. Saya pun tak ingat. 10 bulan kami ni lah. Kami ni. So untuk lab 3 hopefully apa-apa masalah boleh tanya. Apa-apa ni lah. Yang tengah 10 bulan ke? Betul tu. 10 bulan. Ya betul lah. Okey. Okey, boleh? Ada lagi? Soalan? Tak ada? Sir, yang graf dekat oscilloscope ni nak lukis 3-3. Yang mana? Yang untuk filter lah. Untuk jelas regulator lah. Regulator. Okey. Okey, untuk regulator you ambil antara dua value tu mana yang antara dua value capacitor tu. Ada dua value capacitor kan yang dimensions tu kan. So you ambil yang the best. Mana yang tak banyak dia punya orang kata scattered part. Yang paling kurang. So you kena besar kan sebab kalau you dia punya portion dia punya size faksi Y tu kalau you fix pada ini you nampak macam straight line, tapi kalau you besarkan lagi you akan nampak sini dia punya graph macam tu lah. Sepatutnya sebelum maksudnya selepas sebelum regulator, selepas filter you akan ada dua graf. Sepatutnya yang apa yang you nampak, sebab ada yang PM saya dia punya graf jadi macam ni. Sepatutnya lepas filter sebelum regulator, sepatutnya you bergraf macam ni. Sepatutnya you akan nampak macam ni. So you kena ambil yang paling kurang V rectified peak to peak. You kena define lah satu yang paling kurang. So sepatutnya bukan macam ni sepatutnya macam ni. Tapi you kena besar. Actually you nampak macam ni sebab dia punya size
kotak tu kecil, sebab tu you nampak macam sama je. Tapi cuba you kecilkan saiz kotak tu, baru you nampak macam ni. Sampai you nampak macam ni lah. So ambil value yang the best value. Boleh? Terima kasih Adam Daniel tanya. Sebab ada yang PM saya dah terangkan. Cuma tu lah, mungkin ada yang tak, mungkin dia kurang jelas. Ni lah. Okay, boleh Adam Daniel? Boleh Ustaz. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih. Tak apa, kita step by step lah. Saya pun tak nak masuk emitter by circuit. Just sampai fix by circuit saja. So nanti for the next week kita cuba continue lah untuk 3 lagi. Actually untuk emitter tu just tambah RE je, tak banyak perbezaan pun. Cuma untuk voltage divider dengan ada voltage feedback tu, tu yang mungkin ada kepayahan sikit lah. Okay, itu saja. Terima kasih saya. Jaga diri, kita jaga kita. Yang penting jangan lupa lah SOP. Walaupun boleh rentas, rentas tak rentas, tapi jangan lupa SOP lah. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan Kafaratul Majlis surah Tamas. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Thank you, sir.